Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk untuk tajuk yang baru, iaitu tajuk haiwan. Jom kita tengok apa yang akan kita pelajari dalam tajuk ini. Tajuk ini kita akan belajar tentang apa? Okey, berkaitan tentang kemandirian spesies. Kemandirian spesies itu apa? Kemandirian spesies itu adalah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Apa-apa yang haiwan tersebut buat adalah untuk memastikan dia tidak pupus. Jom kita tengok setiap jenis haiwan yang ada di dalam dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta ni, dia ada cara-cara yang berbeza untuk pastikan dia kekal hidup sehinggalah menemui kematian. Okey, jom kita tengok gambar tersebut. Ada 3 ekor haiwan yang berbeza. Yang pertama ada ketam. Ketam tu kata, tidak mudah untuk kamu menyerang kerana saya ada sepit yang besar dan tajam. Dan ada burung ni, burung apa ni? Burung bangau. Wah, sungguh keras cengkerang kamu, belangkas. Dia belangkas. Cengkerang ini adalah perisai saya. Berdasarkan situasi yang kita lihat ni, bagaimana ketam dan belangkas melindungi diri. Macam mana dia nak melindungi diri? Sebab apa dia lindungi diri? Sebab nak pastikan kemandirian spesies dia sentiasa terjaga supaya dia tidak pupus. Okey, cara dia nak pastikan dia ni dilindungi adalah dia ada penyepit, dia ada cengkerang yang kuat, badan yang keras. Tu antaranya. Jom kita tengok seterusnya. Berlindung daripada musuh. Ada ciri-ciri khas. Haiwan ni ada 2 benda yang kita kena faham. Yang pertama, dia ada ciri-ciri khas. Yang kedua, dia ada tindakan khas. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri khas dulu. Pada anggota badan haiwan dapat melindungi diri daripada musuh. Contoh, tengok situasi tersebut. Ada helang, ada kura-kura. Helang tersebut dia nak makan kura-kura tu. Dia nak sambar. Okay, the eagle, dia nak sambar kura-kura tersebut, tapi dia tak dapat. Sebab apa? Sebab ada cengkerang yang kuat, ada yang cengkerang yang keras yang melindungi kura-kura tersebut. Okey, mujur helang sudah pergi. Tengok gambar tersebut, haiwan yang tepi pantai. Okey, berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah kura-kura dapat menyelamatkan dirinya daripada helang? Macam yang Ustaz sebut tadilah, ada ciri-ciri khas. Bukan kura-kura saja yang ada ciri-ciri khas nak lindung diri daripada musuh. Banyak lagi haiwan yang kita boleh tengok. Jom kita perhatikan muka surat yang seterusnya. Lihat. Okey, ada lebah, lipan dan tebuan mempunyai sengat yang mengeluarkan bisa yang dapat menyakitkan atau membunuh musuh. Ni antara haiwan-haiwan yang berbisa. Antara contoh ciri-ciri khas yang ada pada haiwan, jenis haiwan yang ada bisa: ular, lebah, lipan, tebuan. Antara haiwan-haiwan yang dia ada bisa, apabila dia rasa terancam, dia akan sengat pada apa sahaja yang mengancam dirinya, sama ada manusia ataupun haiwan lain. Sebab tu kalaulah kita ni kena sengat dengan tebuan ataupun lebah, itu bermakna kita telah mengancamnya, sama ada kita sengaja ataupun tak sengaja. Sakit kalau kena sengat dengan haiwan-haiwan tersebut. Ada sengat yang boleh membawa maut, ada juga sengat yang hanya sakit macam tu je, dia tak boleh membawa maut dah. Tapi apa-apa pun kita kena hati-hati, sangat sakit. Okey, jom kita tengok seterusnya. Pepijat, kumbang dan lipas mengeluarkan bau yang busuk. Ni ada jenis haiwan yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, dia ada ciri-ciri mengeluarkan bau yang busuk. Tak tahulah bau busuk tu datang daripada mana. Yang pasti dia datang daripada badan dia, bukan dia kentut ke apa ke. Tu kita tak tahulah. Okey, baik. Kumbang busuk ni paling famous. Kadang-kadang kita suka sangat usik dia, akhirnya dia keluarkan bau. Sampai bila-bila lah tangan tu, jari tu ada bau yang busuk. Okey, rasanya kalau kita ni manusia sentuh tak kisah sangatlah.
Bukan tak kisah, maksudnya kita jadi geli, jijik kan, kita akan buang kumbang tersebut. Tapi kalau haiwan lain, dia menyebabkan dia tak jadi nak serang ataupun makan. Tu contoh haiwan yang mengeluarkan bau yang busuk. Lagi apa lagi contoh ciri-ciri yang khas rama-rama? Contoh rama-rama ada corak pada badan kepak rama-rama tu menyerupai mata palsu supaya boleh memperdayakan musuh. Dan seterusnya ada juga yang bersisik keras. Contoh dekat situ dia bagi ikan arapaima, buaya. Arapaima ni sejenis ikan yang sisik dia keras, sangat keras. Ada buaya sisik keras. Apa lagi sisik keras? Ular sisik keras. Buaya dan juga biawak. Biawak pun sama sisik keras. Okey, baik. Yang ada ciri-ciri khas untuk lindung diri daripada ancaman musuh. Siapa musuh dia? Musuh dia adalah haiwan-haiwan yang boleh makan haiwan tersebut. Itu musuh. Termasuklah kita juga jadi musuh kalau kita sendiri mengancam dirinya, dan haiwan automatik akan menganggap kita sebagai musuh. Kuda, arnab dan katak mempunyai otot kaki yang kuat untuk bergerak pantas bagi menyelamatkan diri daripada musuh. Adakah haiwan lain mempunyai ciri yang sama? Okey, ada juga yang ciri-ciri sama ni. Nanti Ustaz akan bagi tugasan supaya kamu boleh cari contoh haiwan yang ada otot kaki yang kuat. Antaranya kuda, arnab dan juga katak. Kuda sebab tu dia boleh lari laju. Arnab ada otot kaki yang kuat. Okey, sebab tu dia boleh lompat. Katak pun sama. Dan seterusnya ada ciri yang ada tanduk tajam. Antaranya rusa, kerbau, seladang. Okey, ciri-ciri ni untuk mempertahankan diri. Untuk apa? Awak pun sedia maklum lah, kalau anda ada tanduk tu nak buat apa lagi? Nak tanduk lah, takkan tak buat cari makanan pula. Betul? Okey, baik. Ini adalah ciri-ciri untuk haiwan seperti tersebut. Okey, sesetengah haiwan seperti kebau, badak, gajah mempunyai kulit yang tebal dan keras. Bagaimanakah kulit yang tebal dan keras melindungi haiwan daripada musuh? Macam mana caranya? Caranya mudah saja. Bila kulit dia tebal, kalau haiwan lain nak cakar, macam harimau, dia nak terkam gajah, kulitnya keras, jadi agak susah untuk mencederakan gajah tersebut. Itu antara ciri-ciri khas yang kita belajar. Seterusnya, setengah haiwan mempunyai tingkah laku khas. Yang ini Ustaz sebut tadi. Yang pertama ciri-ciri khas, yang kedua tingkah laku khas. Ciri-ciri ni maksudnya apa yang terdapat pada badan haiwan tersebut. Yang tindakan khas pula adalah tindakan apa yang haiwan tu buat. Kita tengok contoh, landak, dia akan pecut masuk dalam sarang bawah tanah jika diserang. Itu tindakan dia. Jika gagal larikan diri, dia akan kembangkan duri tajam pada badannya. Mitos. Kalau kita ni selalu sangat dengar bahawa landak ni dia boleh boleh tembak dia punya duri tu. Tak, Ustaz belum pernah dengar lagi. Wallahu a'lam kalau memang ada. Landak ni dia boleh kembangkan je, badan dia tu dikembangkan duri dia supaya supaya musuh tak boleh nak serang dia. Okey, tu antara tindakan khas untuk landak. Dan seterusnya ada juga ikan buntal. Ni contoh ikan buntal. Ikan buntal yang gemuk tu. Kalau dia rasa terancam, dia akan kembangkan badan, duri tajam. Ikan buntal ni juga adalah spesies ikan yang beracun. Kalau kena pada dia punya duri tu, boleh mati pada haiwan tersebut. Dan ada juga ikan buntal yang mempunyai racun yang sangat kuat. Kalau kita manusia pun kena, boleh mati. Okey, seterusnya, muka surat seterusnya, cicak dan gurita. Cicak gurita akan putuskan anggota badan apabila diserang. Ni tahulah, cicak bukan suka-suka je ekor dia cabut. Memang dah Allah cipta dia boleh tercabutkan sendiri ekor dia. Gurita pun sama. Ada juga gurita ni, sotong ni pun ada dia punya ciri-ciri untuk keluarkan dakwah hitam. Wallahu a'lam untuk hari ni. Ini juga contoh-contoh tindakan khas yang kamu akan belajar.
Wallahu alam. Terima kasih untuk tajuk hari ini.